Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala di hari pagi Jumaat yang dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Mudah-mudahan 22 Januari 2021 bersamaan 9 Jamadil Akhir 1442 Hijri, kita teruskan munajat, usaha ikhtiar kita agar Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat, belas ihsan kepada kita semua. Semoga kita semua selamat dan dijauhi dari pelbagai wabak yang berbahaya yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah, pagi ini dalam segmen Tanya Jakim, kita akan membincangkan satu lagi topik yang agak hangat diperkatakan di media sosial, dan ada yang inbox yang bertanya kepada Jakim, LGBT, apa Jakim buat? Nah, ini yang kita nak kupas pada pagi ini bersama dengan tetamu kami yang telah pun bersedia di studio, yang berusaha Dr. Muhammad Izwan Muhammad Yusof, penolong pengarah kanan bahagian keluarga sosial dan komuniti Jakim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat? Alhamdulillah, syukur. Sentiasa nampak cergas, nampak walaupun kita PKP, ada yang bekerja di rumah, ada yang hadir secara fizikal. Macam Doktor macam mana? Setakat ni Ustaz, giliran kami 2 hari seminggu. 2 hari dalam 1 minggu. Betul. Kan? Pasal 30% boleh hadir. Betul. Baik, kembali kepada isu LGBT inilah hangat diperkatakan timbul dalam tempoh minggu ini. Jadi secara latar belakangnya Ustaz, isu LGBT ini apa yang sering dia tak berkesudahan. Seingat saya dah beberapa tahun berlegar tentang perkara ini, kemudian dibangkitkan. Kenapa dia sering diperkatakan isu LGBT ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Zakaria, seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita sebut tentang isu LGBT ni Ustaz, kita akan faham dia suatu isu yang memang sentiasa diperkatakan pada setiap masa. Dan dia walaupun ada naik dan pasang surutnya, tapi pada ketika tertentu dia boleh menjadi perbualan yang dibincangkan secara hangat. Jadi bagi saya Ustaz, kalau kita lihat pada tahun 2001 ada kajian dibuat oleh Ismail Baba mengatakan kumpulan gay dan lesbian Muslim yang berada di Malaysia, dia tak akan zahirkan identiti. Sebab kalau dia zahirkan identiti akan dikecam oleh masyarakat. Tapi hari ni 2021 Ustaz, dah 20 tahun ada medsos, Instagram, Facebook, Twitter, dan kita nampak hari ni kumpulan LGBT tidak segan silu lagi. Anak-anak muda kita yang mengidentitikan diri mereka sebagai kumpulan gay, lesbian ataupun transgender. Dan apa yang membimbangkan kita, mereka mempromosi gaya hidup secara terang-terangan. Dan inilah yang menyebabkan keresahan masyarakat. Walaupun di sana sudah ada program yang kita lakukan di peringkat Jakim, tapi oleh kerana mungkin ada elemen-elemen yang masih dilihat tidak diperkasakan, akhirnya perkara ini sentiasa diperbincangkan Ustaz. Kenapa berlaku pertembungan? Ada yang mengatakan bahawa ini suatu hak, dan ada satu pihak yang lain lagi pula ini satu perkara yang salah, bercanggah dengan undang-undang, bercanggah dengan hukum syarak dan sebagainya. Kenapa berlaku perbezaan ataupun pertembungan idea dan pemikiran dalam isu LGBT ini? Pada pandangan saya Ustaz, kalau kita lihat isu LGBT ini sering dikaitkan dengan perjuangan hak asasi. Jadi maknanya bagi sesetengah golongan, mereka mengatakan ini satu perkara yang salah. Mereka mengatakan bahawasanya menjadi seorang LGBT adalah hak individu, bergantung kepada orientasi seksual dan gender identity. Sedangkan dalam Islam kita mengatakan perlakuan liwat, musahakah, penyerupaan al-mutasyabbih lelaki kepada perempuan dan sebaliknya adalah benda yang sabit daripada Quran dan Sunnah yang dilarang. Jadi kerana itu pertemuan ini sentiasa berterusan, dan bagi saya Ustaz, ini di antara yang dikatakan sebagai pertemuan antara yang hak dan batil. Jadi bagi kita di pihak yang memperjuangkan kebenaran selari dengan tuntutan Islam, insya-Allah kita akan terus melaksanakan usaha kita ini. Pada pandangan doktor, adakah golongan ini, mereka ini, LGBT ini
golongan yang maksud saya yang mereka ini sebenarnya dilahirkan mempunyai alat kelamin lelaki contohnya. Tetapi mereka mengatakan bahawa mereka mempunyai suatu naluri yang berbeza. Mereka mempunyai minat, kecenderungan, fitrah mereka seperti jantina yang berbeza. Jadi adakah golongan LGBT ini adalah merupakan suatu fitrah ataupun dia sengaja dibuat-buat, dibentuk? Okey, kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kami jadikan kamu dari jenis lelaki dan perempuan. Jadi jantina dalam Islam jelas dikatakan lelaki dan perempuan. Ada pula golongan yang mendakwa dia lahir sebagai lelaki, tapi ada perasaan naluri nak jadi seperti perempuan. Jadi dalam Islam ni Ustaz, yang diakui berbeza sedikit adalah khunsa, yang ada dua alat kelamin. Tapi kalau dia lahir jelas alat kelaminnya sebagai seorang lelaki, ada zakar ataupun penis, hari ini disebut dalam istilah perubatan, ataupun dia sebagai yang lahir dengan seorang yang ada vagina ataupun faraj. Jadi yang ada zakar itu disebut lelaki, yang ada faraj itu disebut perempuan. Tetapi kalau hanya perasaan dan naluri, itu tidak boleh menjadi sebab untuk dia melakukan pembedahan jantina. Dan ini sudah dibincangkan di peringkat muzakarah kebangsaan berhubung isu pertukaran jantina, yang diharuskan hanyalah dalam konteks khunsa muskil. Maksudnya khunsa muskil ni Ustaz? Yang ada dua alat kelamin, lelaki dan perempuan dia ada bersama, tapi tidak pasti mana yang lebih dominan berfungsi. Hanya kumpulan ini saja dibenarkan. Mereka yang mempunyai dua alat kelamin ini, hukum syarak kata boleh untuk membuat pembedahan jantina berdasarkan apa yang lebih dekat dengan diri dia. Dan hari ini alhamdulillah dengan bantuan teknologi perubatan, kita boleh melakukan ujian kromosom, ujian hormon, bantuan daripada psikiatris untuk melihat psikologi seseorang itu, dan akan dibincangkan pula oleh mungkin panel pakar syariah di JAKIM untuk melihat kes ini sama ada diperakukan dia ini khunsa ataupun sebagainya. Jadi kepada anda yang sedang mengikuti siaran secara langsung di FB JAKIM, saya mohon kerjasa baik rakan-rakan sekalian untuk like dan share Facebook kami ini, dan share link Tanya JAKIM pada pagi ini. Sudah pasti satu perbincangan yang menarik, satu perkongsian, satu percambahan tentang pemikiran dan juga pengetahuan kita terhadap golongan LGBT ini, supaya kita tidak membuat pertimbangan yang salah dalam kita nak menyatakan pendirian pendapat kita. Kita pastikan pendapat, pendirian dan idea kita itu berpaksikan kepada hak, kebenaran, berpaksikan kepada hukum hakam yang ditentukan oleh syarak. Jadi dalam konteks peranan JAKIM, peranan JAKIM, ada orang mengatakan bahawa adakah JAKIM ini agensi yang menentukan jantina, kan? Adakah fungsi mereka ini nak menentukan si A ini lelaki atau dia lelaki ataupun wanita? Adakah JAKIM berperanan begitu? Saya kira Ustaz, yang ini kita kena memberikan penjelasan pada masyarakat. JAKIM dari satu sudut kita menjalankan tanggungjawab dakwah dan bimbingan. Oleh kerana itu apabila ada kes-kes yang diadukan kepada kita, contoh dia keliru tentang diri dia, maka kita memberikan bimbingan, kita memberikan nasihat untuk dia merujuk kepada pakar perubatan. Kerana dengan pakar perubatan dia boleh menentukan apa jantina yang lebih dekat dengan diri dia kalau dia keliru. Contohnya dia sebagai khunsa. Pun begitu, dari satu sudut kita di peringkat JAKIM, kita memang tidak berbidang kuasa untuk memaksa seseorang untuk membuat pengesahan jantina. Cuma apa yang lebih penting, kalau dia bersetuju, maka kita boleh cadangkan pihak mana yang perlu dirujuk. Contoh dalam makluman kami, mungkin di peringkat hospital di bawah kerajaan, contohnya HKL ataupun di PPUKM, mereka ada yang dipanggil sebagai MDT, Multidisciplinary Team. Ada pakar ONG di situ, pakar endokrinologi di situ, pakar psikiatri di situ, untuk melihat kes yang masuk dan menentukan apa jantina yang dekat kepada seseorang itu kalau dia mengalami kekeliruan jantina.
Setakat ini sepanjang tempoh doktor bersama-sama dalam isu LGBT ini, adakah terdapat kes-kes yang mereka ini merujuk kepada JAKIM ataupun merujuk kepada pihak-pihak yang tertentu untuk menentukan kesahihan jantina mereka tu? Setakat ni memang ada beberapa kes yang dirujuk kepada kita, Ustaz, dan kita bersama dengan pihak pasukan perubatan lah, maknanya sama ada daripada hospital kerajaan seperti HKL ataupun yang separa kerajaan seperti PPUKM. Jadi dengan pakar-pakar perubatan di sana dan pakar-pakar syariah kita di JAKIM, kita berbincang case by case yang diketengahkan kepada kita untuk menilai semua sudut sama ada kes ini boleh diperakukan sebagai kes khunsa muskil misalnya, dan boleh diperakukan untuk melakukan pembedahan jantina. Tetapi seandainya jelas lahir sebagai seorang lelaki, walaupun dia sudah tukar penampilan seperti seorang perempuan, dan dibuktikan daripada laporan perubatan oleh pakar-pakar mengatakan memang dia seorang lelaki, kromosomnya, hormonnya, jadi kita tidak boleh memperakukan. Maka di situlah kekangan mereka yang menuntut hak supaya dipinda jantina pada IC memang tidak dapat dilakukan selagi mana tidak disokong oleh laporan perubatan mengatakan dia sebaliknya. Dia tak boleh buat pengakuan begitu sahaja tanpa ada bukti-bukti saintifik yang menyokong identiti sebenar. Itu yang perlu kita jelas tu, sebab kadang-kadang kita tak faham yang ni, kadang-kadang menyebabkan kita agama, agensi agama ni dia asyik-asyik nak tangkap orang, asyik-asyik nak hukum orang. Tak ada ke ni pendekatan yang lebih harmoni? Itu ada tak, doktor? Orang kata tak boleh ke pendekatan yang lebih harmoni? Berilah mereka hak, kita santun, kita dakwah dengan baik. JAKIM tak buat macam tu ke, doktor? Kita, Ustaz, kita ambil pendirian di peringkat JAKIM ni, kita dari sudut perlakuan LGBT, oleh kerana sabit tidak dibenarkan dalam agama, maka kita tidak bersetuju dengan perlakuan LGBT. Tapi mereka yang terlibat dengan perlakuan LGBT ada hak untuk dibimbing. Sebab ada yang nak balik kepada fitrah, Ustaz. Mereka nak belajar balik mengaji Quran, mereka nak hadir kuliah ilmu. Jadi di sinilah JAKIM berperanan untuk memberikan bantuan khidmat nasihat keagamaan kepada mereka. Jadi bagi mereka yang terus memperjuangkan hak, kita boleh berdialog. Dan untuk makluman Ustaz dan sidang penonton, saya pernah hadir satu bengkel yang diadakan oleh kumpulan ini, dan kita menyatakan apa yang telah dibincangkan di peringkat muzakarah kebangsaan tentang isu transgender, isu mukhannas, lelaki berperwatakan seperti perempuan, dan kita terangkan kepada mereka. Dan ada dakwaan mereka mengatakan, Ustaz, program Mukhayyam yang kita lakukan menghabiskan duit pembayar cukai. Saya jawab balik, saya mengatakan beginilah, kami JAKIM, agensi persekutuan, melaksanakan tanggungjawab kami sebagai dakwah kepada kumpulan ini, maka tidak perlu dipertikaikan. Ini yang saya jelaskan pada mereka. Okey, itu penjelasan yang sangat baik. Terima kasih pada rakan-rakan yang menyaksikan secara langsung di FB segmen Tanya JAKIM LGBT. Apa JAKIM buat? Ini yang Dr. Izwan ceritakan ni. JAKIM telah banyak melakukan, ya, bukan semata-mata nak memerangi ataupun memusuhi golongan-golongan LGBT ni. Bahkan JAKIM telah melakukan banyak usaha-usaha mendekati mereka, turun padang, menyelami perasaan mereka dan sebagainya. Tetapi ada pihak-pihak yang secara sinis kadang-kadang tu, doktor, kan? Ya, biasa. Dah lama dah isu ni dan sebagainya, JAKIM tak dapat nak tangani, kan? Usaha dakwah ni bukan usaha setahun dua, doktor, sepanjang tempoh usaha program yang JAKIM buat mendekati golongan-golongan ini, adakah nampak keberkesanannya? Adakah mereka yang telah terjebak dalam LGBT ini, ada tak hasil yang nampak yang kembali, yang bersama-sama dengan apa yang JAKIM buat? Baik, untuk makluman Ustaz dan sidang penonton, Alhamdulillah hampir lebih kurang 10 tahun, Ustaz. 2011 kita bermula pada waktu itu bahagian KSK JAKIM, Keluarga Social Community, di bawah pimpinan Ustaz Zakwan pada waktu itu sebagai pengarah. Kita pergi ke lorong-lorong mengajak antaranya maknya untuk hadir ke program Mukhayyam, bimbingan kepada mereka. Dan Alhamdulillah sehingga hari ini, Ustaz, hampir 1,733 orang peserta yang telah hadir Mukhayyam kita.
dan kita telah berjaya menyelia hampir 12 NGO komuniti hijrah di kalangan komuniti LGBT. Kalau boleh saya sebutkan namanya, antaranya Persatuan Isah Pahang di Kuantan, Hijrah Republik di Selangor dan di Kedah, kemudian Islah Movement di Melaka, Usra Iqra di Putrajaya. Mereka adalah peserta-peserta mukhayyam kita, dan bila dia habis mukhayyam, dia berkeinginan untuk membantu balik komuniti mereka. Jadi mereka adakan kelas ilmu, mereka adakan kelas Quran untuk bantu balik komuniti. Jadi saya kira itu antara kejayaan yang sangat manis. Hampir 10 tahun kita melaksanakan program ini, Ustaz, dengan seminar-seminar pencegahan awal berhubung isu LGBT. Baik, ada yang bertanya, dia kata banyak sangat, melampau sangatlah kumpulan-kumpulan yang sengaja membuat di media sosial yang jelas perlakuan mereka itu yang melampau, yang seolah sengaja nak mencabar hukum agama, kan. Jadi persoalannya, kenapa JAKIM tak ambil tindakan kepada mereka ni, kan? Dah terang-terang dah si A itu mengaku dia memang ubah jantina, dia memang buat pembedahan dan sebagainya, tetapi agensi agama ataupun pihak penguatkuasa ini dilihat seolah-olah berdiam diri sahaja. Kenapa, Ustaz? Baik, saya kira begini, masyarakat kena jelas. Apabila berlaku sesuatu perkara yang disebutkan tadi, ada yang mempromosi gaya hidup sebagai seorang LGBT secara terang-terangan. Hari ini ada platform medsos, media sosial. Jadi apa tindakan yang boleh kita buat? Yang pertama, kita boleh buat aduan kepada pihak Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Maknanya lihat di negeri mana perkara itu berlaku ataupun pelaku tersebut. Kemudian kita buat aduan, dan insya-Allah saya yakin pasukan ataupun pihak penguatkuasa Jabatan Islam negeri-negeri akan mengambil tindakan yang selanjutnya. Ini kita boleh tengok dalam kes yang terbaru yang diambil tindakan oleh pihak JAIS. Saya kira ini yang saya sebutkan dalam menangani isu LGBT, bukan setakat pendidikan dan penjagaan awal, Ustaz, bukan setakat bimbingan kepada mereka yang dah terjebak, termasuk juga penguatkuasaan undang-undang bagi mereka yang secara berani mencabar dan mempromosi gaya hidup yang bercanggah dengan agama dan nilai murni dalam masyarakat. Ini persoalan daripada rakan kita yang sedang menyaksikan, Muhammad Ridwan Haji Jamaluddin. Dia kata, adakah JAKIM buat rundingan dengan JAIN tentang kaedah yang terbaik dalam menangani isu LGBT ini, sama melalui pencegahan secara undang-undang dan bimbingan. Jadi adakah JAKIM bekerjasama dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri? Okey, untuk makluman Ustaz dan juga sidang penonton, alhamdulillah kita di JAKIM kita ada satu bahagian penyelarasan pendakwaan dan penguatkuasaan syariah, yang mana melibatkan bahagian penguatkuasaan di setiap Jabatan Islam negeri-negeri ataupun kita panggil singkatannya JAIN. Jadi bayangkan 14 buah negeri ini kita duduk bersama di peringkat JAKIM, ada BPPS ini, dan kita menyelaraskan isu-isu yang berkaitan, contoh dalam konteks ini isu LGBT, sama ada kalau ada kita kata kelompangan pada klausa dalam enactment jenayah syariah ataupun atas jenayah syariah itu, mungkin boleh dibuat pindaan yang bersesuaian. Pendekar mata hati, saya kurang jelas dengan soalan ini, tapi saya akan bacakan juga, ya. Ustaz Maaf bertanya, perlukah da'i bertukar penampilan juga untuk berdakwah kepada golongan LGBT, atau apakah ini bukan dakwah tetapi cuma penguatkuasaan? Jadi saya yang soalan di bawah tu yang saya kurang faham tu, kan. Tetapi ya tak apa, kita nak cerita, adakah pendekatan dakwah kita ni nak mendekati golongan LGBT ni, kita juga perlu tukar penampilan kita, kan. Kena menyelami perasaan mereka. Doktor lebih arif lah pasal doktor turun di lapangan. Saya ni, Ustaz, kalau ikut pengalaman bersama dengan sahabat-sahabat daripada komuniti LGBT ni, apa yang tuan-tuan tengok saya pada hari ini, itulah saya. Jadi kalau kata saya tak berubah, tak berubah. Saya berkopiah, saya mungkin memakai songkok bila berhadapan dengan mereka, sebab bagi saya yang penting jambang tak buang. Jambang tak buang. Takut kena cukur misai ke, jambang tak ada. Maksudnya, Ustaz, kita turun tu yang penting adalah akhlak dan dakwah bil hal. Kita menyelami mereka, berborak dengan mereka, dan cuba memberikan panduan pada mereka. So bagi saya begini, kita tidak mengatakan kita lebih baik
daripada mereka dari satu sudut. Sebab kita tahu kita pun ada banyak salah silap. Tapi kita cuba memberikan mereka satu panduan bimbingan apa jalan yang lebih baik dalam agama yang untuk kamu ikut. So kita sama-sama bergerak ke arah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, antara pendekatan santun, pendekatan dakwah, bertemu, berbincang, dan juga pendekatan penguatkuasaan, yang mana lebih berkesan? Saya kira dalam isu ni Ustaz, kita kena buat engagement terlebih dahulu. Kena bertemu, menyelami, berunding, berdialog sebelum penguatkuasaan itu diadakan. Maknanya penguatkuasaan itu sebagai yang terakhir kalau sudah tidak ada jalan lain, kerana penguatkuasaan juga di satu sudut sebagai bentuk dakwah. Betul. Ada orang yang selagi tidak kena hukuman, dia tidak sedar diri. Tapi hanya selepas dihukum, mungkin dia muhasabah, dan itulah turning point untuk dia kembali kepada Tuhan. Itulah metodologi yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya pendekatan pertama itu ialah bil hikmah. Hikmah ini banyaklah luas dengan pendekatan apa yang JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, pihak-pihak NGO, komuniti hijrah LGBT telah lakukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekati mereka, memahami mereka, bukan kata terus hukum jadi ini satu pendekatan yang sangat baiklah. Jadi dalam isu LGBT ni doktor, apakah perancangan? Mesti ada perancangan. Dia tak boleh timbul isu baru nak ambil tindakan, timbul isu balik baru nak ambil tindakan. Dia mesti ada satu perancangan yang strategik, bukan sahaja untuk LGBT ini, tapi nak memastikan institusi keluarga, institusi sosial itu sentiasa berpandukan kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu Ustaz, kita Alhamdulillah pada 24 Disember yang lepas 2020 kita telah mengadakan satu mesyuarat Jawatankuasa Khas ataupun Task Force dalam menangani isu LGBT yang beragama Islam di Malaysia. Yang ini kita libatkan hampir 20 agensi dan NGO, termasuk bahagian-bahagian di JAKIM, sebab kita merasakan untuk menangani isu ini dia tidak boleh bersendirian, silo. Dia kena secara interagensi, secara teamwork untuk tindakan dan menangani dengan lebih holistik. Dan saya kira Ustaz, 3 elemen penting itu: pendidikan dan pencegahan awal, dakwah dan bimbingan, dan juga penguasaan itu bergerak selari. Dan dalam hal ini 2 perkara yang utama itu kita telah lakukan di peringkat JAKIM. Pendidikan pencegahan awal, kita buat seminar-seminar kepada masyarakat awam, dan saya ingin tekankan kepada pihak keluarga, pendidikan utama bermula di rumah. Pantau dan kawal anak-anak kalau melihat anak-anak itu sudah ada tanda-tanda untuk menyimpang daripada jantina asal. Contohlah Ustaz, dia anak lelaki, tiba-tiba minat pula patung Barbie. Hak tu nak kena pantau. Budak perempuan tiba-tiba dia minat main sepak takraw, lipat gulung lagi. Hak tu pun kita nak kena jaga supaya kita mengasuh anak-anak mengikut jantina asal dia dilahirkan. Wallahualam. Okey. Ini ada Rozinas Yusof, dia kata letakkan mereka dalam pusat jagaan pemulihan akhlak. Boleh ke nak letak dalam pusat pemulihan akhlak? Adakah ini isu berkaitan dengan akhlak ataupun kecelaruan sebenarnya? Ya, bagi saya dia berkait rapatlah. Maknanya dari satu sudut kecelaruan, kemudian akhlak. Jadi bagaimana cara yang terbaik? Memang ada cadangan Ustaz untuk diadakan satu pusat khas bagi kumpulan ini. Kalau kita kata contoh penagih dadah, ada pusat serenti. Kalau kata remaja Juvana, dia ada rumah pemulihan ataupun sekolah tunas bakti misalnya. Tapi bagi LGBT bagaimana? Saya difahamkan di MAIS di Selangor Ustaz, mereka ada rumah perlindungan. Antaranya Usrah Fitrah di Kelang dan juga Pertubuhan Permata Insan Disayangi di Kajang. Jadi mereka menghimpunkan komuniti transgender dan gay yang ingin berhijrah. Jadi di situ mereka diisi dengan kuliah agama, mereka solat berjemaah, mereka puasa sunat. Kerana kita yakin dengan mereka duduk setempat dalam tempoh waktu yang mungkin 6 bulan ke setahun, insya-Allah sedikit sebanyak boleh membantu perubahan diri mereka kepada fitrah. Ini telah dilakukan oleh MAIS. Wallahualam. Okey, Hamidah Ishak kata nak dengar suara hati transgender yang dah kembali kepada fitrah. Mungkin JAKIM
boleh jemput mereka ini? Bolehkah Ustaz kita panggil ataupun komuniti yang Telah berhijrah. telah berhijrah ini untuk mereka berkongsi? Boleh Ustaz, dan untuk makluman Ustaz dan sidang penonton, sebenarnya kita dalam sekitar 2-3 tahun ini, setiap program dalam seminar kesedaran kita menjemput komuniti hijrah di kalangan lesbian, gay dan juga transgender untuk berkongsi isi hati dan pengalaman mereka sebagai panduan kepada ibu bapa dan masyarakat di luar sana. Okey. Ini daripada Tuah Andika. Dia kata, Assalamualaikum Doktor dan Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa isu LGBT sahaja yang selalu ditekankan oleh JAKIM, tetapi seakan isu masalah sosial lain kurang diberi perhatian juga? Antara masalah yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita, isu ini sehingga dianggap sebagai berat sebelah dan mensasarkan komuniti LGBT semata-mata. Betulkah begitu? Hanya kita JAKIM ni hanya fokus kepada LGBT saja, isu-isu lain tu kita tak peduli atau macam mana? Okey, untuk makluman Ustaz dan juga sidang penonton, kita di cawangan sosial, bahagian program social community, kita paling kurang ada 4 target group yang kita buat program bersama. Yang pertama, golongan juvana. Ini di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita buat program dengan OKP Dadah, orang pengguna pengawasan dadah. Itu bersama AADK. Kita bersama dengan kumpulan PLHIV, People Who Live with HIV. Ini bersama dengan Kementerian Kesihatan. Tapi untuk isu LGBT ni seolah-olah dia tak ada tuan rumah. Tidak ada yang nak lead isu ni. Jadi JAKIM tu lebih kepada kita mengambil tanggungjawab sebagai seorang saudara se-Islam untuk membimbing kumpulan ini, kerana kita yakin ini isu bersama. Dia juga melibatkan isu sosial, melibatkan isu berkaitan dengan hukum hakam agama, dan sebenarnya isu LGBT ni Ustaz, dia merentasi kaum dan agama. Bukan hanya di kalangan orang Islam, ada juga orang bukan Islam yang terlibat. Okey, setakat yang doktor ada maklumat, sudah berapa kes berkaitan kesalahan LGBT ini telah diambil tindakan ataupun didenda, dipenjara, disebat dan sebagainya ni? Ada maklumat tak? Saya tidak ada detail kes yang terlibat, tapi kita boleh lihat di sana ada beberapa tindakan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri. Contoh di Terengganu, dalam 2 tahun lepas, pasangan lesbian yang telah diambil tindakan dan dihukum di mahkamah. Kemudian ada baru-baru ni dalam 2 tahun lepas juga, ataupun tahun lepas, satu kumpulan parti gay juga diambil tindakan oleh pihak JAIS. Jadi bagi saya memang ada kes-kes yang diambil tindakan kerana mereka melakukan yang bercanggah dengan enactment jenayah syariah di negeri-negeri. Okey. Doktor, kita sudah berada di penghujung rancangan dalam 1 minit ini. Apa conclusion, kesimpulan yang tuntas yang boleh kita buat supaya masyarakat di luar sana tidak saling tuduh menuduh, tidak saling salah menyalah antara satu sama lain, yang sebenarnya yang JAKIM nak adalah untuk maslahah, untuk kebaikan, kemakmuran, bertepatan dengan hukum hakam yang ditentukan oleh Allah SWT. Bagi saya Ustaz, ini tanggungjawab bersama. Menangani isu LGBT ada tanggungjawab kita bersama, bermula daripada diri kita sendiri, kemudian dalam keluarga dan masyarakat, seterusnya negara. Jadi sudah pasti memang beban dan persepsi diletakkan kepada pihak agensi agama. Tapi kita mengatakan kalau pihak masyarakat, pihak keluarga sendiri tidak bersama-sama dengan kita, maka kita sukar untuk membendung isu ini secara lebih baik. Wallahualam. Terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Izzuan. Jadi saya minta maaf banyak pada rakan-rakan Facebook yang mengemukakan cadangan pandangan itu, mungkin saya tak dapat sebut secara habis, tapi insya-Allah lain kali kita boleh undang lagi Dr. Muhammad Izzuan Muhammad Yusof untuk bersama dengan kita. Terima kasih kepada Abu Ammar Muhammad Ridwan Haji Jamaluddin, Akula Muhammad, Tuah Andika, Hamidah Ishak, Pendekar Mata Hati, dan ramai lagi yang memberi komen dalam ruangan komen live kita pada pagi ini. Dan teruskan menyokong usaha dakwah JAKIM ini, dan teruskan like dan share media sosial JAKIM. Pastikan lebih ramai urusan untuk kita menyebar risalah ini dapat disampaikan kepada seluruh pelusuk di tanah air kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.